Salam sejahtera, pembelajaran hari ini ialah 7.1.1 membina histogram dan poligon kegerapan bagi suatu data terkumpul. Baik, sekarang kita tengok apa itu histogram. Baik, histogram ialah satu perwakilan grafik yang telah dikumpulkan dalam julat dengan menggunakan palang bersebelahan. Dan tinggi palang dalam histogram adalah mewakili kegerapan sesuatu kelas. Sekarang kita perhatikan langkah-langkah untuk membina histogram. Jadi langkah pertama kita perlu cari sempadan bawah dan sempadan atas bagi setiap selang kelas. Seterusnya kita perlulah pilih skala yang sesuai pada paksi mencancang. Lepas tu kita perlu wakilkan kegerapan pada paksi mencancang, manakala untuk paksi mengufuk pula ialah sempadan kelas. Okey, seterusnya barulah kita akan lukiskan palang untuk mewakilkan setiap selang kelas. Dengan lebarnya kena pastikan sama saiz dengan saiz selang kelas dan tingginya berkadaran dengan kegerapan. Baik, sekarang kita akan telitikan pula tentang poligon kegerapan. Poligon kegerapan merupakan suatu graf yang memaparkan data terkumpul dengan menggunakan garis lurus. Tadi kalau histogram dia guna palang. Sekarang untuk poligon kegerapan kita gunakan garis lurus. Dengan caranya menyambungkan titik tengah untuk setiap kelas pada hujung atas setiap palang dalam histogram. Jadi langkah-langkahnya untuk membina poligon kegerapan, kita tengok yang pertama, kita perlu tandakan titik tengah pada atas palang setiap selang kelas. Seterusnya, tandakan titik tengah sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir dengan kegerapan sifar. Dan akhir sekali, barulah kita lukiskan garis lurus yang menyambungkan titik-titik tengah yang bersebelahan. Sekarang kita perhatikan contoh 3 pada buku teks pada muka surat 201. Jadual kegerapan di bawah menunjukkan kelajuan kereta dalam kilometer sejam yang direkod oleh kamera perangkap laju di sebatang lebuh raya dalam suatu tempoh masa tertentu. Wakilkan data tersebut dengan histogram dan poligon kegerapan dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 km sejam pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 10 buah kereta pada paksi mencancang. Jadi untuk soalan ini jadualnya telah diberi. Tapi untuk melukiskan histogram dan juga poligon kegerapan, kita sendiri kena tambahkan nilai-nilai titik tengah dan juga sempadan atas dan bawah seperti yang ditunjuk dalam penyelesaian di bawah. Jadi untuk perhitungan nilai-nilai titik tengah, sempadan bawah dan sempadan atas, cikgu tak akan tunjuklah. Kamu boleh rujuk kepada latihan sebelum ini. So untuk lukisan graf, kamu perlu sediakan kertas graf ya. Okey, kalau kamu perhatikan untuk selang kelas ini, untuk peta ini kalau kamu perhatikan jarak sini kalau ikut ukuran sebenarnya ialah 2 cm. Sini juga 2 cm. Jadi pastikan kamu kena carikan garis kertas graf yang sesuai untuk lukis. Baik, jadi sekarang kita lukiskan dulu kedua-dua paksi mencancang dan juga paksi mengufuk. Kalau ikut pelukisan untuk histogram dan juga poligon kegerapan, paksi mencancang ini mewakili kegerapan. Jadi di sini kita gunakan skala ikut yang diberi iaitu 2 cm kepada 10 buah kereta. Jadi dalam julatnya 0 sampai 30. Kalau kamu tengok kepada kegerapan iaitu dari jadual merujuk kepada bilangan kereta. Nilai maksimumnya ialah 30. So buat setakat 30 sudah mencukupi. Seterusnya untuk paksi mengufuk, kita tandakan semua nilai sempadan atas dan juga sempadan bawah. Okey, jadi mulakan dengan 69.5 sehinggalah kepada 129.5. Jadi yang ini merujuk kepada skala mengikut paksi mengufuk iaitu di sini 2 cm kepada 10 km sejam. Walaupun di sini kita katakan 2 cm kepada 10 km sejam, kita tak buat dalam bacaan 0, 10, 20 sampailah seterusnya. Sebab kalau kita nak buat semua itu tak cukup. Nanti tak cukup kamu nak tanda. Sebab
Ikutnya nilai sempadan yang paling besar sehingga 129.5. Jadi memang tak mencukupi lah untuk kamu lukis, tandakan semua nilai mula dari 0 sampailah 130. Okey. Jadi kamu boleh mulakan dengan nilai sempadan bawah yang paling kecil 69.5 dan selang seterusnya ialah dalam beza sebanyak 10 juga kalau kamu tengok sini. Ya. Setiap nilai-nilai sempadan ini bezanya sebanyak 10. So maksudnya sudah menepati skala yang diberi, iaitu 2 cm mewakili 10 km sejam. Okey, yang pentingnya maksudnya beza antara nilai-nilai seterusnya ialah 10. Baik, setelah kita dah lukiskan kedua-dua paksi ini, barulah kita tandakan titiknya. Okey, jadi untuk lukiskan histogram, kamu boleh tandakan titik dengan merujuk kepada titik tengah. Okey, ataupun sempadan bawah pun boleh. Ya, kalau nak senang sebab kita nak lukis poligon kegerapan juga, jadi kita tandakan titik tengah. So, di manakah titik tengah ini? Yang pertama, 74.5 senang saja, tak perlu cari. Nilai titik tengah ni maksudnya mesti terletak tengah-tengah antara 69.5 dan 79.5. Jadi kita tandakan di bahagian tengah dengan kegerapannya iaitu 5. Jadi tandakan terus di sini. Okey, untuk nilai yang kedua pula 84.5, kegerapannya ialah 10. Jadi tandakan titik yang kedua. Seterusnya titik yang ketiga dengan kegerapannya 20. Diikuti dengan yang seterusnya ialah 30 kegerapannya. Okey, untuk titik yang seterusnya iaitu dengan kegerapan 25 dengan titik tengah 114.5. Titik terakhirnya iaitu dengan titik tengah 124.5 dengan kegerapan 10. Jadi kita tandakan titik tersebut. Baik, jadi seterusnya kamu boleh tandakan, lukiskan garis-garis lurus seperti yang cikgu tunjuk ini pada setiap titik itu. Ya. Baik, jadi seterusnya kita bentuklah palang-palang seperti yang cikgu lukis ini. Okey, jadi sebagai peringatan, semasa kamu lukiskan histogram ataupun sebarang graf, pastikan kamu kena lukis dengan pensel. Lukis dengan pensel. Okey, seterusnya untuk lukiskan poligon kegerapan, senang saja kita sambungkan semua titik-titik tengah yang kita tanda tadi dengan garis-garis lurus. Okey, jadi untuk bahagian ini tak boleh freehand, mesti guna pembaris untuk lukis. Okey, tapi setakat ini kita tak lengkap lagi. Nanti kita kena sambung lagi kepada paksi mengufuk supaya habis lengkap dengan poligon kegerapan ini. Jadi kita sendiri tambahkan titik di depan sekali dengan titik di hujung sekali supaya dapat lukiskan garis lurus sampai ke bawah. Barulah lengkap poligon kegerapan tersebut.